السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahi barakahnya, ya, memberikan kita pertambahan ilmu, pertambahan kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai kepada muka surat 200, ya. Kita baca tak habis tu, baru masuk sikit. Jadi kita patah balik dan kita sambung. Kekerasan hati kaum Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Satu ayat saja, 74. Kemudiannya hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Batu pun lebih baik, justru ada di antaranya yang memancarkan air, sungai-sungai daripadanya, dan malah ada yang merekah, lalu keluarlah dari rekahannya mata air. Bahkan ada yang mendap ke bawah kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak pernah alpa sama sekali terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini satu kritikan, satu cemohan, celaan, ya, kepada orang Yahudi, Bani Israel. Apatah lagi sebelum ini dikisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang yang mati.
ya, dengan hanya sekadar memukul si mati dengan sebahagian kecil daripada anggota lembu, ya, dan kemudiannya diberitahu siapa yang membunuhnya. Begitulah hebatnya, ya, mukjizat hassiyah yang Allah Ta'ala, ya, tunjukkan kepada orang Yahudi Bani Israel pada ketika itu pun tidak mahu beriman. Itu yang kata keras hati tu, ya, keras hati macam batu, ya. Tuhan kata batu bukan besi, ya. Keras macam batu. Kita tengok, saya dah ulas dulu pada kuliah yang lalu, kita sambung, ya. Tafsir dan ulasan termasuk ni. Ini pun dah separuh, dah suku dah. Walaupun orang-orang Yahudi melihat tanda-tanda mukjizat dan nasihat yang disebutkan sebelum ini, yang disihatkan sebelum inilah, ya, yang saya cerita tadi, man qatalaka, siapa bunuh kamu ni? Qatalani ibnu ahi, ni siapa bunuh kamu ni? Yang bunuh aku ni anak nakan aku. Tak macam tu, ya. Nasib baik, ya, ujung-ujung dapat juga cari lembu sebagaimana yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau tidak, menanggung dosa yang besar kerana engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kemudian lagi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, nasihat yang disebutkan seperti terpancarnya air dari batu, yang kita ceritakan dalam kuliah yang lalu. Apabila mereka berada, orang Yahudi Bani Israel, sirinya selepas keluar daripada bumi Mesir, ya, menyeberangi Laut Merah, berada di Tur Saina, ya, di Saina, ya, Mesir, sempadan Mesir Israel, Jordan, ya. Dan kemudiannya berlakulah peristiwa yang kita telah bincangkan bersama dalam kuliah-kuliah sebelum ini, bagaimana mukjizatnya Allah Ta'ala, ya, kasihnya Allah Ta'ala kepada orang yang keturunan baik-baik ni, daripada orang keturunan Nabi Allah Yaqub, ya, bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam ni, masih lagi diberi kesempatan untuk hidup walaupun berada di padang pasir yang tandus, yang tidak ada air. Apabila bekalan makanan habis, diminta kepada Nabi Musa supaya memohon kepada Allah Ta'ala, ni nak makan apa? Datanglah mana wa salwa. Bila dahaga datang pula berjumpa Nabi Musa, wahai Musa, kami dah habis bekalan ayam. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala taqsaw fil ardi mufsidin. Surah Al-Baqarah ayat 60, ya. Diminta, maka berkatalah Musa, ya, ketika mana Musa bermohon, minta kepada Allah istisqa, turun ayat, ya. Istisqa Musa, minta daripada Allah supaya turun ayat pada kaum Yahudi lah, Bani Israel. Maka datanglah wahyu Allah, idrib bi'asakal hajar, ya. Maka pukullah batu yang ada di situ. Batu pun istilah ulama, batu yang dibawa, ada yang batu kat situ, kata ulama. Fanfajarat min husnata asyarata aina, terpancut dah 12 mata air mewakili 12 kabilah. Qad alima kullu unasin mashrabahum, dah tahu dah nak minum mata air yang mana, ya. Kululah washrabulah, kata Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Tu pun tak ambil juga. Itu yang Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia senaraikan satu-satu tu. Terpancut air dari batu, gunung diangkat. Gunung diangkat, ya.
Ni cerita di Tursaina pula, tak mau beriman dengan Taurat sampai nak dihempapkan gunung Kazulah. Ya. Dia angkatnya gunung, angkat betul-betul. Bukan ugut sekadar kata, "Sagi aku angkat, sagi angkat betul nak dihempap atas kepala." Kata ulama tafsir, terutamanya Mujahid, dia kata, "Faza'za", angkat habis akak terkeluar. Tu pendapat ulama tafsir. Tak ada kata seorang pun tak dapat ulama tafsir tak kata hanya sekadar mengugut. Sehari kami hempap tak? Nak hempap dah. Tu dia. Kalau kata sehari tu mungkin tak jadi. Ni nak lepas ya. Tunggu arahan daripada Allah SWT. Lepas aja habis. Ya Allah. Tak tengok lagi yang tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Dan manusianya diubah rupa bentuk menjadi kera dan babi. Juga kita telah bincang bersama, kongsi bersama, share bersama bagaimana mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Taala supaya melakukan ibadat pada hari yang mulia, iaitu Yaumus Sabt, hari Sabtu. Ya. Allazi naqtadau fi sabt, orang-orang yang melampaui batas, naqtadau fi sabt, faqulna lahu kunu qiradatan khasi'in. Mereka melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, iaitu jangan menangkap ikan pada hari tersebut. Dia tangkap juga. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan mereka, faqulna lahum. Allah Ta'ala kena nak jadi, dia tak payah minta bantuan siapa-siapa. Dia yang maha berkuasa. Kunu, jadilah kamu, kunu qiradatan khashi'in, jadilah kera-kera yang hina. Yang kita duk baca tu, innama amruhu, dan surah Yasin kan, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak payah nak jadi sebab musabab, tak payah dah. Sebab musabab tu saja nak tunjuk kuasa Allah, jadi terus direct pun boleh. Terus jadi kera. Tu cerita yang dah dibincangkan dulu, kongsi bersama dah. Dan kera menjadi kera dan babi. Ada pendapat ulama juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum qiradata wal hanazira wa abadat taghut. Dalam Quran ada ceritakan, dijadikan mereka waja'alna minhum qiradata wal hanazira. Qiradah itu kera, hanazir itu babi. Dan ulama mentafsirkan, ada ulama yang mentafsirkan yang tua menjadi babi, yang muda menjadi kera. Masya Allah. Tapi betapa tu tuan-tuan, nampak cerita ni macam pelawak je, tak betul. Betul sungguh dalam Quran cerita. Nak percaya lagi tu, tak percaya lagi tak tahulah. Kera sungguh ni, tapi tak bertanasul, tak bertanaku, dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tidak ada hubungan jenis, tidak ada bernasab keturunan, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kalau bernasab keturunan, tak tahulah. Yang tak bernasab ni pun dah panggil macam kera. Bernasab lagi kera lah kan. Kera dia kera panggil dia. Dia bukan hidup, dia ambil putih kera. Tengok dalam YouTube kadang-kadang nak tergelak pun ada kan. Dia main dengan anjing dia saja, dia usik anjing, pegang anjing punya. Allah Ta'ala ni perangai dia. Tak ada apa, dia kan nak makan apa kan, dia ambil. Dia buat lari, ambil handphone, kamera. Itu perangai dia, cuit sana, cuit sini. Perangai orang Yahudi sama macam tu. Dan lagi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ni tafsir dan ulasan ni, dan orang-orang yang telah mati dihidupkan semula tadi, namun mereka terus angkuh dan enggan menerima kebenaran. Allahu Akbar. Ini yang Allah Ta'ala keji, sikap mereka. Keangkuhan
dan kekerasan hati mereka seumpama batu. Dah sebab dah. Kal hijarah, kal batu, ya. Seperti batu, kal hijarah, kal batu lah. Malah lebih keras lagi, nasihat dan pengajaran tidak memberi apa-apa kesan lagi kepada hati mereka kerana telah berubah menjadi benda kaku yang membatu. Allahu Akbar. Malah darjatnya lebih rendah daripada spesies batu. Apa pun tak guna. Batu ada juga guna, tapi apa pun tak guna. Tak beri manfaat. Bahkan membawa mudarat, madar. Ya. Ini kerana batu pun ada kalanya terpancar air daripadanya. Dan sungai mengalir di celah-celahnya. Lalu menyuburkan bumi dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kadangkala batu merkah dan mengalirkan air yang sedikit. Lalu membentuk menjadi mata air. Semuanya ini memberi faedah kepada manusia. Kadangkala batu terkena tiupan angin dan gegaran akibat gempa. Lalu jatuh dari kawasan tinggi. Seterusnya memecah batu-batu yang lain. Dan menghancurkan benteng dan tembok. Ketika itu batu mungkin menjadi ancaman dan punca malapetaka kepada manusia. Ini saya tak nak sarah apalah. Sarah batu lah. Cuma saya ceritakan dalam kuliah yang lalu lah. Ulama tafsir. Dia syarah batu ni dalam dua bentuk lah. Pertama makna hakikat, pertama makna majazi kan. Majaz ni makna pinjam kan. Makna sebaliknya hakikat ni dia kata ada ulama tafsir seolah-olah batu ni memang berasa takut sungguh pada Allah Ta'ala. Berasa tu ada perasaan lah maksudnya. Ulama tafsir dia tafsir macam tu. Ada yang kata makna sebaliknya, makna majazi. Bukan makna yang tu. Itu sudah ulama tak ada masalah. Kan? Kerana kepatuhan akan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada lagi yang boleh ubah apa yang telah Allah Ta'ala maqdurat alaihim. Allah Ta'ala kautarkan. Tak boleh. Memang sifat dia batu macam tu. Memang harimau sifat dia macam tu. Memang penyu macam tu. Memang kera macam tu. Memang babi macam tu. Memang kebau macam tu. Dia patuh. Memang matahari sifat dia macam tu. Itu telah ditakdirkan, diqadak dan qadarkan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Azaliyun. La tabdilah li khalqillah. Tidak ada yang boleh ubah. Melainkan apabila dikendaki oleh Allah Ta'ala, maka bertukarlah matahari itu, ya, daripada tempat terbitnya di hujung nanti. Asyrat as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda besar kiamat. Allah Ta'ala tunjuk lagi kekuasaan dia. Itu dikendaki Allah Ta'ala. Batu pun macam tu. Batu pun macam tu. Tanduk, takut pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu ni hidup, ya. Kata ulama tafsir yang mentafsir macam tu. Tak, kata ulama tafsir ni bukan maksudnya batu tu. Takut hati budi yang takut. Ya. Itu tak salah kan. Jadi peluang dan kesempatan untuk mengambil iktibar terbuka luas, kata Dr. Wahbah Azhari. Namun sebaliknya orang-orang Yahudi tetap bertambah degil, sombong dan terus melakukan kerosakan. Allah Subhanahu Taala memerhati, menghitung dan mencatatkan segala perbuatan mereka. Kemudian Allah membalasnya berdasarkan amalan tersebut. Yang satu amaran dan ancaman yang amat tegas kerana Subhanahu Taala amma ta'malun. Ya Allah, orang Yahudi jadi macam ni sebab apa? Sebab kerana terlalu tamak kan, tamak ya, haloba tentang dunia. Apa buktinya Ustaz? Ada dalam Quran. Saya nak baca surah Al-Baqarah ayat 96. Tak ada dekat buku, tapi saya catat kat buku saya. Wala tajidannahum. Kamu pasti akan mendapati. Wala tajidannahum. Mendapati mereka. Hum tu mereka. Siapa? Orang Yahudi, Nasrani.
akhrasan nas ala hayatin, yang paling haloba sangat akan kehidupan dunia, minal ladzina asyraku, dibandingkan dengan orang-orang yang syirik lain. Yawaddu ahaduhum, mereka mahu, lau yu'ammaru alfa sanatin, diberi umur panjang, alfun, 1000 tahun. Ayat surah Al-Baqarah 96. Tak ada dekat tag, tapi saya catat setelah saya buat rujukan lah, ya. Alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ay yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun. Kalaulah diberi 1000 tahun umur sekalipun, tidaklah dapat membebaskan mereka daripada azab Allah. Mereka terus melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah maha detail, basir bima ya'malun, apa yang telah mereka lakukan. Inilah perangai mereka. Ya, tak adalah cerita yang saya cerita kat tuan-tuan dulu, bagaimana bila datang dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab, ya, siapa yang datang jumpa kabilah Arab Abu Sufyan di Makkah, orang Yahudi, supaya bergabung dengan mereka dalam satu peperangan gabungan Yahudi, kafir, Quraisy, Arab Madinah, Aus dan Khazraj yang berpaling, ya, supaya sama-sama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya apa nama? Ditanya kepada mereka, ya, afadinuna, ya, punya nak pujuk, ya, apa dinuna khairun min dinihi, apa dinuna khairun min dinihi, apakah agama kami lebih baik daripada agama Muhammad? Dinukum akhla min dinihi wa ahaqqu bil iman. Dia kata macam tu. Yang lebih baik agama kamu, dan kamulah lebih baik diimani agama kamu. Sampai tara tu jual agama. Cinta apa? Cinta dunia. Benarlah kata Allah Ta'ala. Ini orang Yahudi. Jadi kita ambil yang iktibarnya, janganlah terlalu memburu dunia. Dunia ni bagi yang sedang-sedang sajalah, ya. Bukan tak boleh ambil dunia, ustaz. Kalau macam tu takkan nak buang dunia kot, bukan suruh buang, ya. Ambil, tapi dahulukan akhirat, ya. Itulah, ya. Bukan sampai tinggal terus dunia kena ambil, ya. Tapi yang dikira oleh Allah Ta'ala, ya, akhirat tu, dunia hanya satu wasilah. Bagaimana Nabi SAW, ya, menggambarkan, ya, dunia ni, dia kata, walau kanatid dunia, kalau sekiranya dunia ni, seluruh isi dunia ni, ya, walau kanatid dunia, ada dunia ni, tusawi indallah janahan ba'udah, kalau ada sedikit pun yang sama dengan beratnya kepak sayap nyamuk, dunia ni punya bernilai tara tu, sedikit sayap nyamuk pun, dia kata, masaka minha kafiran, Allah nescaya tak akan bagi orang kafir minum air. Orang kafir minum air tak? Lebih sedap daripada air kita. Nak cerita dunia, bukan tak suruh ambil dunia, ambil, ya. Banyak nasihat, ya. Kalau kita lihat dalam cerita-cerita dalam Quran pun ada, antaranya Luqmanul Hakim, ya, dia nasihat anak dia,
Dia kata antaranya, dia kata, ya bunayya, berkenaan dengan dunia lah, tak diceritakan dalam Al-Quran, tapi dalam kisah Luqmanul Hakim, dia nasihat anak dia tentang dunia. Ya bunayya, wahai anakku, kan tak boleh ambil, tapi jaga-jaga. Inna dunya bahrun amik, dunia ini satu lautan yang sangat dalam. Umpamanya lautan yang sangat dalam, sayup ke bawah tu, wa qad arika fihi unasun kasirun. Kata Luqmanul Hakim, dah banyak dah orang tenggelam bawah tu. Lautan yang dalam tu dah banyak dah orang tenggelam, jatuh, tak naik-naik. Faltakun safinataka fiha taqwallah. Kalau kamu nak lentah juga lautan dunia ni, maka hendaklah kamu menggunakan bahteranya, sampannya, botnya. Apa botnya? Botnya adalah takwa kepada Allah. Tu dia buah Luqmanul Hakim. Kalau ada takwa kepada Allah, insya-Allah selamat seberang lautan dunia. Tu kata Luqmanul Hakim. Dia sambung lagi. Wa ghashwaha imanu billah. Kemudinya, dah ada kapal, ada sampan, mestilah ada kemudi dia. Nak ke mana? Nak hala ke mana? Naik dah sampan takwa, kemudinya nak ke mana? Nak hala ke mana? Kiri, kanan, depan, belakang. Wahashwaha al-imanu billah, beriman kepada Allah, kata Luqmanul Hakim. Wa syira'uha ni layar. Tadi naik kapal, nama dia kapal takwa. Kemudi dia imanu billah, layar dia, layak dia. Nak layak ni, bukan pakai enjin lah, tak layak. Kata Luqmanul Hakim, wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah, tawakallah kepada Allah. La'allaka tanju, mudah-mudahan kamu selamat wahai anakku. Tanju. Wa ma araka najian, dan tidaklah aku ingin melihatkan kamu, melainkan kamu selamat dalam merentasi lautan dunia yang dalamnya ramai orang tenggelam. Tajam nasihat dia tu. Ni antaranya. Jadi orang Yahudi dia tak ada yang ni. Tak ada. Dia sapu habis. Itu yang kata batu. Batu pun berguna lagi pada hampa ni orang Yahudi. Ada batu yang berguna. Batu apa tuan-tuan? Hajarul Aswad berguna. Tuan-tuan. Hajarul Aswad yang kita kucuk, yang kita cium, yang kita istilam, yang kita lambai tu, masa buat haji, buat umrah, masa kita mengerjakan tawaf tu tuan-tuan, insya-Allah kalau kita tak pergi, kita berazam nak pergi, dia akan menjadi saksi kepada kita tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Haji dah pernah, saya pun dah pernah, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, innahu, batu ini, Hajarul Aswad ini, yashhadu, menjadi saksi, liman istalama, siapa yang melambai, istalama, istilam, kan? Di tempat kan, tempat tu ada border untuk kita mulakan tawaf tu kan. Kat situ kan ada Hajarul Aswad lah. Dah kalau kita jauh, kita istilam je lah untuk memulakan tawaf kita, kan? Bihaqqin, dengan sebenar-benar-benarnya, yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Batu pun jadi saksi. Ini batu syurga, batu yang Allah Ta'ala datangkan ketika mana Nabi Allah Ismail menolong Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah Al-Qawaid. Memang batu ini datang daripada syurga. Dikisahkan apabila Nabi Allah Ibrahim, tak cerita panjang lah tuan-tuan, dia suruh ambil batu, tiba-tiba datang batu tu. Nabi Ibrahim tanya, mana datang batu ni? Batu tu adalah datang dari syurga. Tuan-tuan jangan kata macam mana datang, saya pun tak tahu. Tu kira macam-macam lah. Ada kata malaikat bawa, kita hanya bersanadkan kepada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Itu saja. Datang daripada syurga. Tuan-tuan, kan tak tahu cerita dia. Pernah dicuri oleh orang Syiah.
Ya. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, ya, dibawa lari. Kemudiannya last kali dia tukar batu dengan palsu. Batu tu jadi palsu kan. Kemudiannya dites. Batu Hajar Aswad ini tidak tenggelam di dalam air. Batu lain tenggelam. Batu kan berat. Batu kecil tak layak pun. Hajar Aswad tak tenggelam, tuan-tuan. Ini pernah berlaku. Diceritakan oleh Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Syiah kerja. Syiah melampau. Ya. Jadi sambung. Menghitung dan mencatatkan segala perbuatan amalan mereka, kemudian Allah membalasnya berdasarkan amalan tersebut. Ia satu amaran dan ancaman yang amat tegas. Firman Allah Ta'ala, amma ta'malun. Tadi yang kata last tadi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Amma ta'malun, yang telah buat dan yang sedang buat. Okay. Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan, meliputi semua amalan, sama ada kecil atau besar. Ayat ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita baca dan selalu tu imam baca dalam surah Az-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebajikan, ya, kebajikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, akan dilihatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may yang surah Az-Zalzalah tu, ya. Kemudiannya pedoman hidup dan hukum hakam. Muka surat 201, pedoman hidup dan hukum hakam. Pedoman hidup, panduan hidup iktibar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencipta sesuatu apapun di dunia ini secara sia-sia. Kata Dr. Wabah Zahiri pada mengkisahkan batu tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidaklah kamu jadikan semua ini batil, sia-sia, tidak ada gunanya. Rabbana faqina azabannar, selamatkanlah daripada kami daripada api neraka. Mana ada sia-sia, semua ada guna. Yang tak ada guna tu sebab tak ada ilmu lagi, ya. Tidak ada yang sia-sia. Lalat kan, nyamuk kan, semua sia-sia. Semua ada guna, tak ada yang sia-sia, ya. Covid pun ada guna. Menjadikan kita muhasabah diri, guna. Lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ada guna, ya. Segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai faedahnya masing-masing. Ayat di atas menunjukkan bahawa batu, batan dan seumpamanya dari bahan-bahan pejar yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min hasyiatillah, min khasyatillah, lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang diturun daripada tempat yang tinggi kerana patuh kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. La tabdila li khalqillah, yang akan merubah segala yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada? Semuanya dalam hikmah perancangan Allah yang maha bijaksana. Kita tak tahu, ya. Kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sebahagian daripada makhluk derhaka dan ingkar terhadap agama ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan membalas dengan balasan yang setimpal dan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Allah Ta'ala syahid, Allah Ta'ala basir, Allah Ta'ala alim. Asma'ul husna kan. Nak lari mana? Ya. Sari', segera akan perhitungannya, ya. Mereka akan ditimpakan pelbagai bala bencana semasa di dunia, sekiranya mereka tidak sedar dan insaf terhadap pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sekiranya mereka tidak
sedar dan insaf terhadap pemberian nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menghazabkan mereka dalam api neraka jahanam pada hari akhirat kerana keengganan mereka kebenaran dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sanggupkah kita berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang apabila diterangkan, ya, antaranya kalau duduk di dunia kita makan buah-buah yang sedap-sedap, buah durian yang sedap-sedap, kita buang kulit dia, kita makan buah dia, kuning, macam-macam nama. Dekat akhirat sanggupkah kita makan sajaratuz zakum, buah-buahan yang daripada pokok berduri? Kat dunia kita buang durian, kat akhirat kita telan durian tu. Sanggupkah? Tu lebih kurang macam itulah, ya. Kita dekat dunia, kita panas, kita sejuk, kita selubung, kita tutup badan kita dengan baju, ya. Sanggupkah di akhirat nanti bila ada keadaan demikian? Allah Ta'ala kata la saubun min hamim, ada juga bajunya, ya, bajunya adalah daripada api neraka. Sanggupkah? Ya. Kuti'at lahum siyabun minan nar, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Allahu Akbar, takut, ya. Dahaga dekat dunia kita minum macam-macam, dekat akhirat apabila dahaga, wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli, air yang menggelegak, ya. Ya Allah, tuan-tuan, na'udzubillahi minaz zalik, ya. Tuan-tuan, kita takut, ya. Sebab itu kita tak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa rajab Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, ya. Bila dalam bulan Ramadan semayang tarawih, tu imam akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Antaranya wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammad yaumal qiyamati sa'irin, nanti di akhirat ini kami nak berjalan atas panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal haudi waridin, kami nak minum air daripada telaga jannah. Wa fid jannati dakhilin, dalam syurga kami nak masuk, ya Allah, ya Tuhanku. Wa 'ala sariratil qaramati qa'idin, nak duduk katil khas untuk berehat di dalam syurga. Wa min ta'amil jannati akilin, kami nak makan makanan syurga. Allahu Akbar. Wa min labanin wa ghasalin, susu, madu. Allahu Akbar, tak sanggup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sama-sama bertemu Ramadan. Kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya. Jadi itulah antara pengajarannya, ya. Pengajarannya kerana sifat orang Yahudi yang keras kepala, ya. Mudah-mudahan kita tidak berperangai sedemikian, ya. Kita ambil iktibar dengan lafaz yang umum, bukan dengan lafaz yang khusus, ya. Sebelum saya berhenti, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keras hati ini, ya. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqsuru kalam bi ghairi zikrillah. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, anak Umar bin Al-Khattab, ya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan banyak sangat bercakap dengan perkara yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti keras hati. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah, banyak cakap dengan benda-benda yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti hati menjadi keras,
qaswatul qalb. Wa inna ab'adan nasi minallah, orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dengan Allah ialah al-qalbul kasir, orang yang keras hatinya. Mudah-mudahan kita tak jadi macam orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Di sini minta maaf yang terkasar bahasa, dan minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.